sikit dalam. Ini sebenarnya perbahasan tasawuf sebenarnya. Tapi bila dia kata pada menyatakan beberapa syarat yang dikabulkan, jadi dia selit itu. Sebenarnya kena baca juga. Walaupun dia bukan fake kan, cuma dia panjang sangat kalau kita baca secara terus. Nak disyarahkan tu panjang. Kalau dalam kelas sebelum ni, dalam kitab kifayah sebelum ni, disyarah panjang. Jadi maknanya bertukar pengajian tu jadi pengajian tasawuf pula kejap. Panjang. Mungkin makan masa 8 kali kot. Kita nak ngaji fiqh. Jadi oleh kerana itu, yang ni kita ambil sederhana kot. Syarah tasawuf sungguh. Nak buka kitab Minhajul Abidin lah. Ataupun paling pun penawar bagi hati lah. Kalau bab tu. Cuma bila dia kaitkan dengan syarat dikabulkan bagi sembahyang, solat, maka dia kena mendengar fiqh sikit sebab solat kan. Tapi cerita berkaitan dengan hati. Ni cerita berkaitan dengan hati. Jadi sebagai permulaan ni, fasal ni, kita kena faham, kita kena terang dulu berkaitan dengan hati ni ataupun qabul, diterima. Sebelum tu elok kita mulakan dengan satu hadis. Tak adalah kita hadis, keluarkan hadis kat mana terjadinya, kat mana yang boleh jadi dalam agama kita ni. Ada akidah bab ketuhanan, ada fiqh bab hukum hakam luaran, ada dalaman bab tasawuf atau bab dalaman lah, ikhlas tu semua dalam. Mana asalnya? Saya sempat salin satu hadis. Hadis ni masyhur, sebenarnya dah baca banyak kali dah pun. Hadis ni pada ceramah-ceramah. Hadis dia daripada Umar, an Umar radhiyallahu anhu aidan. Qala, daripada Umar Al-Khattab, dia cerita, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari, ketika kami sedang duduk kami dengan Nabi. Bahasa lain macam kuliah lah, ada kuliah, ada pertemuan untuk belajar dengan Nabi, tengah duduk. Zata yaumin, pada satu hari, pada satu ketika, idza tala'a alaina, datang seorang rajulun, seorang lelaki. Datang seorang lelaki. Biasa dengar? Belum lagi? Belum dapat tangkap lagi? Hadis apa? Tak lagi? Dapat? Tak lagi? Tak lagi faham. Oh, ni hadis ni. Alaina rajulun, seorang lelaki. Syadidu bayadith thiyabi, syadidu sawadi sya'ri. Pakaian dia tak macam, pakaian ni macam baru keluar daripada almari. Pakaian. Rambut dia macam baru keluar bilik air. Mudah tu bahasa saya sendiri lah, terjemah sendiri tu. Ingat? Dah ingat dah. Dia panggil hadis ni hadis Jibril. Nama hadis ni hadis Jibril. Pelik lah. Sedangkan tempat tu nak datang situ kena berjalan, kena lalu ikut padang pasir apa semua. Tiba-tiba datang macam baru keluar daripada bilik air, baru lepas mandi. Rambut tersisir rapi, hitam. Lepas tu pula tak ada debu-debu. Patutnya kalau musafir tu jalan mesti kena debu. Mesti kena debu, tapi tak ada. Tu kan. La yura alaihi atharus safar. Tak ada kesan-kesan safar, kesan-kesan musafir. Macam baru keluar daripada bilik. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Kami seorang pun tak kenal dia siapa. Hatta sehingga jalasa ila Nabi SAW. Dia datang duduk dekat depan Nabi. Fa'asnada rukbatahi ila rukbatahi. Dia pelaga lutut. Pelaga lutut dengan Nabi. Maknanya duduk rapat sungguh. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi. Dia datang macam pegang paha macam tu. Wa qala, tu cakap, ya Muhammad. Dah lah tu panggil Muhammad direct.
Kami ni katanya, kalau nak panggil kita akan panggil ya Habib, ya Habib, ya Habib, ya Rasulullah. Dia tak ada cakap ya Muhammad. Mana ada? Itu orang yang tak kenal cakap gitu. Ataupun orang yang terlalu rapat. Macam mak, ayah, panggil Muhammad lah. Takkan nak panggil ya Rasulullah juga kan? Nah, gitulah. Jadi, pelik Dia dah pelik. Dia dah pelik. Siapa pelik? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pelik. Okay. Lepas tu dia kata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kau terang kat aku Islam tu apa? Sebenarnya tu Jibril. Nama hadis ni hadis Jibril. Yang mana Jibril datang ni sebenarnya nak ajar sahabat tapi melalui Nabi. Tanya Nabi, Nabi jawab. Tujuannya nak ajar sahabat. Apa? Marah anak. Siapa cikgu BM? Sindir menantu. Sebaik ada cikgu BM. Marah anak, sindir menantu. Dia marah anak dia, tapi sebenarnya dia nak cakap kat menantu. Dia marah anak dia apa? Dia marah anak dia. Ni, kasut ni dekat tangga ni. Kalau nak masuk rumah, letak elok-elok. Tak ni elok-elok. Stokin letak dalam tu. Tak tepi-tepi. Bukan tak tengah-tengah tangga. Padahal anak dia elok je letak. Yang letak kocar gitu menantu dia. Dia marah anak dia. Tapi nak beritahu kat menantu. Macam tu lah. Jibril tanya Nabi sebenarnya nak ajar sahabat. Sebab tu sahabat ni kita tak boleh cakap lebih kurang. Sebab yang ajar dia malaikat. Kita ada. Kita ada. Okay? Dia tanya, apa akhbirni anil Islam? Terangkan dekat aku Islam tu apa? Nabi jawab, al-Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun Islam yang 5 tu. Mengucap dia kalimah syahadah, sembahyang, puasa, zakat, haji. Qala, kata dia, sadaqta, engkau betul. Fa'ajibna, kami semua ajaib, kami semua pelik. Lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia tanya, dia pula kata betul. Ni satulah ingat. Saya tengok dengar radio baru ni. Harap-harap adalah yang apa? DJ radio dengar. Harap-harap. Dengar bab agama. Tak ingat radio apa. Bila dia tanya, ustaz datang, dia tanya hukum-hukum kan? Ustaz jawab panjang. Dia kata apa? Betul. Ya, betul. Semak dengar. Dua diam lah. Saya terpaksa tukar. Tak boleh. Dia sibuk duduk mencelah. Dia membetulkan balik. Dia tanya, gini-gini. Lepas tu dia pula, betul. Ya, betul. Betul. Tak payah. Duduk diam-diam sampai habis jawab. Aduh, akhir sekali tukar channel lain. Semak. Kita nak dengar ustaz, dengar dia sekali. Ya, betul. Biasa tak? Dia nak beritahu apa? Nak beritahu apa? Nak beritahu, DJ masih lagi ada, tak tidur ke apa? Duduk diam. Nak bagi kehadiran dia disedari ramai ke apa? Jadi dia ganggu. Gerah DJ apa tah? Kita seronok dengar, dah tukar channel lain. Cerita pasal tu pula. Jadi kalau kata dah tanya, duduk diam-diam lah. Tak payah nak membenarkan balik. Ni pelik. Betul kata pelik. Qala fa akhbirni anil iman. Dia tanya lagi. Orang lelaki tanya lagi. Kau bagi tahu aku iman. Khabarkan kepada aku maksud iman. Nabi jawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itulah rukun iman. Kau beriman dengan Allah, beriman dengan apa? Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, qada qadar. Okey. Qala sadaqta. Dia cakap balik betul. Qala, ni baru masuk perbahasan kita. Yang ni. Yang ketiga tanya lagi. Fa akhbirni anil ihsan. Kau terang kat aku ihsan tu apa? Qala, Nabi jawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seolah-olah. Kau sedar Allah sedang memerhati. Fa illam takun tarahu, kalau kau tak dapat rasa macam Allah sentiasa memerhati, fa innahu yaraka.
Bukan. Silap, terbalik. Engkau beribadah seumpama engkau melihat Allah. Ya, betul. Seumpama melihat Allah. Jika engkau tak dapat rasa sembahyang, khususnya sembahyang lah bab ni, seperti melihat Allah, seperti menghadap Allah, seperti sembah Allah, tak rasa betul-betul, fa innahu yaraka. Ketahuilah Allah melihat kamu. Yang tu senanglah kita nak pegang kat hati, memang Allah Maha melihat. Yang susahnya kita nak sedar, nak rasa kat hati Allah, kita melihat Allah. Bila sebut melihat, kita dah tahu dalam dunia ni tak boleh cakap melihat Allah. Kalau kata nampak Allah, tengok Allah, kafir waktu tu juga. Kerana hanya Nabi SAW je yang boleh melihat Allah di atas dunia, di ketika hidup, ketika sebelum kiamat, bukan dalam syurga. Itu pun ketika Isra' Mi'raj sekali. Itu pun sahabat khilaf. Ada sahabat kata Nabi bukan tengok, Nabi tengok dengan basirah, dengan mata hati. Sebahagian sahabat kata tidak, Nabi tengok dengan mata lendir, tengok betul. Pun khilaf sahabat. Sayyidatina Aisyah tak setuju. Tak, Nabi bukan tengok dengan mata, Nabi tengok dengan basirah. Kalau mata hati, kita boleh tengok. Kalau kita ibadah, kita akan nampak. Faham? Nak nampak Allah dengan mata hati kan? Nampak setiap perbuatan Allah tu, setiap perkara yang berlaku, nampak itu perbuatan Allah. Itu yang Allah buat. Itu kehendak Allah. Itu ilmu Allah. Semua boleh. Dengan maksud, semua boleh usaha untuk buat. Tak special lah kalau Nabi pun tengok kat basirah. Jadi ada khilaf kat situ lah. Okay. Jadi perbahasan kita adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Lepas tu dia tanya lagi, tapi bukan bahas kita lah. Fa akhbirni anis sa'ah. Kau bagi tahu aku bila kiamat. Tanya lagi. Nabi jawab, mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Ini fardu ain yang keempat. Tapi jangan bincang. Fardu ain yang ketiga kita tahu dah, Islam, iman, ihsan, tasawuf. Islam, iman, ihsan. Iman tu akidah dalam kan. Islam tu fiqh lah kita kata, syariat. Ihsan tu tasawuf. Kita tahu tiga. Yang ni ada orang bincang. Yang keempat. Dah. Apa dia? Dia panggil fiqh tahawulat. Nak dengar? Fiqh tahawulat. Bukan ulat. Nak dengar? Fiqh tapi tahawulat. Peristiwa akhir zaman. Yang nak kiamat gini datang Dajjal tu, ataupun orang kafir Yahudi Nasrani berusaha untuk kan semua tu kan. Eskatologi, betul tak? Eskatologi, betul tak? Pernah dengar? Tak pernah dengar? Eskatologi. Rasa tu bahasa universiti tu. Rasanya lah, tu tanya orang universiti. Eskatologi. Ya tahu? Cuba Google. Yang tahu nama fiqh tahawulat. Fiqh semasa. Jadi kena tahu. Kita tak boleh kata, tak payah peduli lah, Dajjal tak Dajjal. Yang tak payah peduli, kita tak perlu peduli siapa Dajjal tu. Dan kita tak perlu menunggu-nunggu kedatangan dia. Cuma kita kena tahu peristiwa-peristiwa tu dan kena tahu, ini zaman-zaman akhir zaman ni, nak kiamat ni, bahaya ni peternah Dajjal. Kita kena tahu tu. Bukan kita tunggu siapa Imam Mahdi, siapa Nabi Isa nak turun, bila turun. Mana Ya'juj Ma'juj? Ni muka macam Ya'juj Ma'juj dah. Kata Ya'juj Ma'juj dah keluar dah sekarang katanya. Lubang yang Iskandar Zulkarnain buat tu daripada tembaga tu dah berlubang dah katanya. Sekarang ada dalam kita ni Ya'juj Ma'juj. Entah salah seorang boleh cerita ada. Ya'juj Ma'juj. Kita sibuk dah cari orang. Itu yang tak disuruh. Tapi peristiwa tu kena tahu. Peristiwa tak boleh makan, peristiwa dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Makan dengan tu aja. Peristiwa kena lari daripada Dajjal, peristiwa kena ikat anak bini. Jangan bagi dia keluar, kalau tidak dia ikut Dajjal. Itu kena tahu supaya kita bersedia. Itu bang fiqh tahawulat. Ada betul tak? Eskatologi. Betul kan? Apa bahasa? Akhir zaman apa? Apa benda? Betul lah. Betul tu. Eskatologi. Jadi ustaz apa yang biasa cerita pasal eskatologi? Awi. Auni. Cuma kita yang tak naknya sampai kau detailkan sangat, sampai bagi tahu tahun depan dia tu, lagi tu tahun 2020, tahun 2050, itu yang tak perlu. Peristiwa tu perlu tahu untuk kita. Kalau tidak kita buat tak tahu je lah. Biarlah. Anak kita, biarlah dia sekolah. Biarlah macam tu. Sebab kita tak tahu akhir zaman tu. Sedangkan mata sa'ah,
Jibril tanya Nabi, bila kiamat? Kemudian, selepas pada tu hari tu panjang lagi. Kemudian Nabi Jibril kata, bagi tahu tanda kalau kau tak tahu. Nabi pun bagi tahu tanda-tandanya. Apabila hamba melahirkan tuannya. Apabila tak pakai selipar tapi boleh buat bangunan tinggi. Panjang. Tu lah. Bab tu panjang. Jadi itu juga fardu ain sebenarnya. Cuma jangan melebih-lebih sampai nak tentu berapa hari bulan. Pahal. Tunggu tahun ni lah. Buat apa tahu benda tu? Kita sibukkan benda yang tak perlu. Okey, habis. Itu sikit mukadimah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan disyaratkan bagi anggota batin apa? Hati. Ataupun kalau dulu dia paling tepat bukan hati, jantung hati. Kita kalau boleh lepas ni jangan guna perkataan hati dah. Kan? Niat dalam hati. Sebab apa? Sebab daripada dulu lagi, orang dulu dia bermudah-mudah sebut gitu. Sebab sebut hati masuk dalam qalbu. Lama-lama dah bergenerasi, bila sebut hati yang duk tapih darah tu. Duk tapih darah, dia faham hati tu. Yang ada seketul darah, duk faham hati tu dah. Sedangkan bahasa asal dulu, orang Melayu panggil qalbu tu jantung hati. Bukan hati, jantung hati. Kemudian itu mungkin kata 500 tahun lepas lah kot. Ataupun 300 tahun lepas. Kemudian dalam 100 tahun lepas, orang yang mengajar tok-tok guru ni nak mudah cakap, dia sebut hati aja. Hati. Sampai dah bergenerasi sekarang, semua dah panggil hati. Tak apalah, orang dulu sebut hati, faham jantung hati. Orang sekarang sebut hati, faham yang duk penapih darah dalam hati. Habislah aku tak ada hati dah, nyakit kuning. Kuning tak? Habislah hati aku kena buang, aku tak ada hati. Bukan hati penapih tu. Sebab tu kita tukar. Jantung hati. Jantung hati ni apa? Qalbu. Qalbu ni anggota batin. Dalam. Nak cakap tak boleh. Tapi last kali kena cakap hati juga. Benda tu lah. Tapi bukan hati yang penapih. Bukan. Dia panggil jantung hati. Bila begitu, maksudnya kalau kita jantung hati tu lebih kepada jantung. Dek. Itu yang buat kita hidup. Jantung tu. Jadi tu lah. Apa-apa cerita tu lah. Di situ. Bukannya di hati tu. Hati yang penapih darah tu. Sebenarnya terjemahan dia adalah jantung hati, bukan hati. Qalbu, terjemahan qalbu. Dia anggota batin. Jadi dan disyaratkan bagi anggota batin. Maksudnya qalbu tadi, anggota batin tadi, ketika sembahyang ada syarat dia. Tapi bukan sah batal. Sebab sah batal fiqh. Sah batal fiqh. Kita bukan cerita fiqh. Okey, ketika sembahyang, anggota batin. Okey. Serta segala syarat yang tersebut itu. Apa syarat tersebut? Apa? Dia sebut apa? Okey. Pasal yang kita cerita sebelum ni, perkara yang membatalkan sembahyang. Kena pelihara, jangan buat perkara yang membatalkan sembahyang kan sebelum ni. Tapi tu zahir lah, sebab tu dia kata. Serta segala syarat yang tersebut itu, yang bagi anggota zahir. Jadi anggota zahir kena jaga. Najis yang kita bincang perkara yang membatalkan tu, jaga. Macam tu juga anggota batin. Jangan lupa. Tengok begitu. Jangan lupa. Disyaratkan juga jaga anggota batin. Jangan membatalkan. Tentulah kot. Membatalkan membatal, bukan membatal. Jangan membatalkan. Boleh kot. Tapi bukan batal sembahyang. Batal pahala. Sebab bila syarat qabul ni diterima. Bila tak diterima, maknanya tak dapat pahala. Jadi jangan membatalkan pahala. Apa yang boleh membatalkan pahala ni? Yang boleh batalkan pahala dalam apa benda? Nak bincang batin. Yang adakah ia bagi qabulnya pada makhluk? Dua-dua kena ada, baru qabul, baru diterima, Allah terima. Bab Allah terima, tak ada orang kata bab terima tak terima serah pada Allah kan. Kita jangan sibuk. Tak sah tu. Apa engkau? Yang terima tak terima milik Allah kan. Jangan tegur, tak boleh tegur. Kalau tegur apa? Baik ke buruk ke biar Allah yang hukum. Engkau bukan penghukum. Silap besar. Kita pun cicak pun kata betul. Kita ni kena berhukum. Malah berhukumnya kita zahir banyak hukum, batin pun ada hukum. Nahnu nahkumu bizzawahir. Cuma kita berhukum perkara yang zahir.
untuk orang. Hukum kena hukum. Hukum. Jadi, sekarang ni, terima ataupun tidak, boleh kita kata, tak payah sibuk lah Allah terima ke tidak. Serah pada Allah. Kita buat aja. Boleh tak maknanya kita mengabaikan langsung syarat qabul? Tak boleh. Dia ada syarat. Maksudnya, macam ni tidak diterima. Cuma, kita cuma cakap secara zahir, tak diterima. Hakikatnya nanti kalau Allah terima lah. Tapi dia ada tanda terima atau tak terima. Ni tanda ni. Betul tak boleh kata, engkau ni, kita kena ikhlas. Ikhlas biar Allah tentukan. Tak. Memang Allah tentukan nanti. Tapi atas dunia, kita juga kena ada syarat rukun dia kita kena patuhi supaya kita namanya ikhlas yang betul-betul ikhlas. Nanti kita kata ikhlas, sebenarnya kita tak ikhlas. Itu yang bagi, ambil duit. Saya sedekah, saya hadiah, ambil. Tak apa, ambil sedekah. Ikhlas. Itu yang masalah tu, kenapa sebut ikhlas? Dia tak faham ikhlas tu apa. Ikhlas mana boleh sebut? Ikhlas kat hati. Sebab dia tak faham ni. Dia nak bagi tahu ikhlas. Mungkin dia maksudkan ikhlas tu ikhlas Melayu. Bukan ikhlas syarak kot. Ikhlas Melayu apa? Apa ikhlas Melayu? Ada Melayu ada ikhlas dia maksud sendiri. Apa ikhlas Melayu? Ambil bagi tanpa tak nak apa-apa. No string attached. Tak ada apa-apa. Tak ada udang di sebalik mi. Memang saja nak bagi dan aku tak nak mengungkit pun nanti dan aku bagi memang nak bagi. Ikhlas. Gitu. Ataupun ambil lah. Bukan bagi sebab ada sesuatu. Tak, ambil. Itu maksud ikhlas kita. Ikhlas Melayu. Sedangkan ikhlas sebenarnya bukan gitu. Ikhlas syaraknya bukan gitu. Ikhlas dia mesti lillahi ta'ala. Itu apa? Jadi, sebab apa boleh keluar ayat tu? Ambillah ikhlas. Kenapa boleh keluar ayat dekat mulut tu? Sebab dia tak faham. Anggota batin tu dia tak boleh zahir. Tak boleh zahirkan. Okay? Jadi maknanya syarat qabul, syarat Allah terima ada. Yang mana syarat ni kita letak kat kita tau, bukan letak kat Allah. Jangan. Kalau letak kat Allah, syarat ni maknanya bila kita dah buat, Allah kabul, tak kira. Tu letak kat Allah, tak kat kita. Untuk kita kata amalan kita diterima, dikabulkan atau tidak, kita letak syarat tu dekat kita. Bukan letak dekat Allah. Kalau letak kat Allah, maka Allah terikat lah. Terikat dengan kita. Dia buat makhluk, lepas tu dia terpaksa ikut makhluk dia. Sebab dah janji macam tu kan? Tak, bukan gitu. Okay. Adakah ia bagi qabulnya pada makhluk? Okay, jadi nak qabul, nak diterima, zahir batin. Dua-dua bukan batin aja. Tapi ada orang kata apa? Yang penting dalam luar tak penting kan? Tak. Zuar ni. Luar dalam penting. Luar saja, dalam tak ada tak penting. Luar saja, dalam tak ada tak cukup. Dalam saja luar tak ada pun tak cukup. Dia kena dua-dua. Disyaratkan pula bagi qabulnya. Ni yang sebut tadi. Disyaratkan pula bagi qabulnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya bukan syarat tu letak kat Allah. Jangan letak gitu. Ni bab tauhid lah. Jangan letak syarat tu kat Allah. Kerana Allah, istilah orang kata apa? Tidak dikeranakan dengan satu kerana. Allah tidak dikeranakan dengan satu kerana. Dari segi zat ataupun dari segi perbuatan. Tidak dikeranakan dengan satu kerana. Jadi hati-hati dalam baca ni. Kena masuk tauhid sikit lah. Disyaratkan pula bagi qabulnya. Maka seolah-olah macam syarat tu. Kena buat syarat ni baru Allah qabul. Macam Allah terikat. Nampak kan macam tu kan? Dan ramai orang duk faham gitu lah. Bila kita buat kuliah online yang boleh borak-borak cakap-cakap kat bawah ni. Ramai duk cakap ni. Dia kata, dulu saya pegang macam tu lah. Allah mestilah kena ikut. Habis ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Jika kamu kufur, ketahuilah azabku amatlah pedih kan. Maknanya kalau kita bersyukur, Allah tambah. Allah terikatlah. Terikatlah. Iya ke? Kalau terikat, itu bukan sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan ni boleh buat apa saja. Sampaikan apa dia kata apa? Jabbar tu dia terjemah apa? Jabbar. Samsing, ingat peristiwa tu. Nak bagi tahu apa? Samsing macam mana? Tapi cuma ayat tu macam risau juga nak guna, tapi nak beritahu apa? Ikutlah. Itu baru Tuhan.
Kau ingat kau something. Allah lagi something. Jadi macam adalah current macam tak apa-apa, tapi tak salah pun sebenarnya kan. Yalah, pernah ingat tak peristiwa itu? Dia Jabar. Jabar tu apa maksud? Apa? Redah. Macam apa? Redah. Macam tu Jadi sesuai lah kalau orang faham. Cuma bahasa tu orang rasa macam kasar. Tiba-tiba disyaratkan pula kalau bersyukur baru Allah tambah. Kata Jabbar. Kat situ dia lagi tu. Tak. Ini syarat ni letak kat kita, bukan letak kat Allah. Dengan maksud kita kata bila gitu kita dah buat semua-semua, maka kita cukup syarat, maka Allah kabulkan. Dengan maksud mudah-mudahan Allah kabulkan. Lepas tu kita bolehlah kiaskan. Lagipun Allah dah janji dalam satu-satu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tak mungkin janji. Kita kait yang lain lah. Tapi segi pegangannya bukan Allah kena syarat-syarat. Allah ada supaya, Allah ada untuk supaya, kerana. Kan? Biasa kan? Dalam Quran pun ada kan? Allah ciptakan kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Jadi Allah cipta kita untuk ibadah. Allah cipta kita untuk ibadah. Mana Allah buat ada tujuan? Habis rosak. Yang tujuan tu kita untuk ibadah, kita hamba. Bukan tujuan Allah. Allah tidak dikeranakan dengan satu kerana. Tidak tujuan-tujuan tidak. Tidak. Habis tu Allah buat kerana apa? Kerana dia nak. Nak tu apa? Nak tu iradah lah, berkehendak. Kita pendekkan berkehendak kepada nak. Sama tak? Berkehendak dengan nak sama tak? Sama kan? Kita ambil nak, lebih mudah faham. Kenapa Allah bagi? Dia bersyukur betul Allah bagi. Sebab Allah nak. Bukan sebab Allah terpaksa bagi, kerana kan. Allah cipta kita untuk ibadah. Untuk beribadah. Okay? Biasa kita akan faham gitu kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kan. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah. Kita faham maksud Allah jadikan kita ni untuk kita ibadah. Cuba kita tengok dari segi ni. Dalam dunia ni ramai orang kafir ke orang Islam? Ramai orang kafir. Maknanya tak ibadah. Maknanya Allah cipta tujuan Allah gagal lah kat situ. Sebab Allah cipta manusia untuk ibadah, tapi lebih separuh tak ibadah dah sebab kafir. Okey, kita ambil orang Islam pula yang ada 1/3. Semua ibadah? Tak. 1/3 daripada 1/3 tu. Maknanya Islam pun tak ibadah. Yang kafir lagi-lagi tak ibadah. Jadi tujuan Allah cipta untuk ibadah. Maka kuat tak? Power tak Allah tu? Berilmu tak Allah kalau macam tu? Apa yang dia nak buat, tujuan dia tak tercapai. Rosak tak? Rosak sifat Allah. Sebab tu, saya ni tak tahu sebelum ni. Orang ramai salah faham bab ni. Masa kuliah Zoom hari tu, sebelum tu, dalam bulan lepas, bila orang bagi feedback, saya faham gini, saya faham gini. Tak boleh jadi ni. Sampai buat 2-3 kali. 2-3 minggu cerita pasal ni. Bab Allah sayang. Kan biasa dengar. Tak sabar, Allah sayang. Apa? Macam mana ayat dia? Allah sayang. Allah kasih, Allah sayang. Allah kasih, Allah sayang. Kita faham macam mana? Sebelum ni tak tahu. Orang faham sayang tu macam sayang lah. Sayang ni kan hasil daripada perasaan. Kan? Allah ada perasaan mana? Habis tu, kan Allah maha pengasih, maha penyayang. Mana faham pengasih penyayang macam mana? Pengasih sayang macam bila dia buat, kan macam kita buat sesuatu, betul kita sayang. Kita bela kucing, betul kita sayang. Macam tu. Allah dah ada perasaan dah pula. Rosak. Ramai yang apabila membicarakan tentang tasawuf, bab ni bab tasawuf sebenarnya. Perkataan banyak yang dipinjam. Istilahnya majaz akli boleh juga. Isnad majazi pun boleh juga. Dipinjam perkataan untuk menerangkan tentang hati, tentang tasawuf ni. Pinjam saja sebab tak ada perkataan yang boleh digunakan, yang betul-betul bila kita faham tasawuf. Jadi nak tak nak kena pinjam perkataan yang paling dekat dengan makna dengan yang nak cakap tu. Pinjam. Dalam keadaan bukan maksud sebenar. Bukan maksud ia, cuma dekat. Dulu orang Melayu dulu mungkin 100 tahun 200 tahun dulu memang dia faham. Ini pinjaman je sebab tak ada perkataan. Bahasa terlalu miskin untuk menerangkan rasa. Wah, macam ni. Bahasa terlalu tak boleh, tak ada nak terangkan rasa. Terangkan rasa sedap.
Sedap. Macam mana sedap? Kita makan lempeng tadi. Lempengnya. Jadi. Jadi lempengnya kita. Nak kata sedap tu macam mana? Tak boleh. Apa? Sedap mah. Tak boleh. Tak ada perkataan. Akhir sekali, yang paling dekat kata sedap, dia ada masin, dia ada manis, cukup, just nice. Dia ada garing. Tu je boleh cakap. Tapi maksud sebenar takkan sampai maksud sedap yang kita duk makan tu. Takkan sampai. Pinjam. Pergi. Rasa gini. Habis yang kau cakap buku macam-macam tadi tu, yang kau faham macam mana? Sebab kau pinjam perkataan, maka ramai orang boleh faham salah faham macam-macam. Sebab pinjam aja. Sebab tak boleh nak terangkan sedap tu. Bahasa tak ada untuk menerangkan rasa. Khusyuk macam mana? Tadi bab makan. Kita balik. Khusyuk macam mana kita nak bagi tahu khusyuk tu? Macam duduk bawah air terjun. Apa? Terasa apa? Terasa macam melayang-layang. Nak kata khusyuk. Khusyuk. Kali tu sembahyang, ya Allah, tak pernah lagi. Kadang-kadang kita sembahyang, dia datang khusyuk. Jarang-jarang. Allah bagi. Oh, khusyuknya. Apa? Apa? Nampak syurga? Apa? Melayang? Apa? Tak boleh nak cakap. Memang tak boleh cakap pun. Jadi macam mana? Dia letak perkataan yang paling dekat. Rasa sejuk. Padahal bukan maksud tu. Rasa ketenangan. Rasa macam duduk bawah air terjun. Rasa macam melayang-layang. Rasa macam. Tu. Jadi perkataan-perkataan yang dipinjam tadi dalam tasawuf, digunakan secara meluas sejak 100 tahun, 200 tahun dulu. Dulu orang faham, ini pinjam aja. Sekarang lepas dah meninggal orang yang faham tu, ni lapisan kedua, ketiga, tak faham dah. Sayang macam sayang kucing. Kasih macam tu. Jadi Allah bagi rezeki sebab Allah sayang. Maknanya macam kita tengok kucing, beli kali ni makanan kucing mahal sikit lah. Apa? Royal Canin. Royal tu, nak sebut tak kerti. Mahal sikit lah. Duk main priski murah. Sakit buah pinggang dia kata. Aku dah sakit buah pinggang dah aku ni. Tak adalah orang cakap lah makan jenama tu sakit buah pinggang. Tak tahulah. Betul ke? Tak tahu. Kucing tak pernah cakap. Tak, orang cakap jangan bagi makan yang murah-murah, beli yang murah-murah yang main timbang tu. Nyakit buah pinggang kucing tu. Bagi makan Royal Canin. Masalahnya tuan dia tak makan Royal Canin. Tuan dia tak makan chicken chop, lencop, nak bagi kucing makan. Dia macam itulah. Jadi bagi makan. Kenapa? Sebab kita sayang. Bila kita kata gini, dia datang. Bila kita gini, pergi turun, dia ikut dengar cakap. Nak berak, masuk toilet, dia pergi masuk toilet. Kita sayang, kita beli yang mahal. Macam tu ke? Sayang yang kata Allah sayang. Habis tu macam mana kalau bukan macam tu? Dia kosong. Dia tak ada, dia kosong. Itu baik dah kalau kosong. Kalau kosong, maksud Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kosong. Kosong tu okey. Okey dengan maksud tak sesat. Yang risau takut macam tadi pengasih penyayang macam tadi. Tengok hamba dia. Aku bagi dia sikit, bagi rezeki dia sikit, dia sabar dan dia masih lagi patuh. Buat sembahyang apa semua, ikut apa yang disuruh, tak buat apa yang dilarang. Sejuk hati, gitu. Maka Allah pun tambah rezeki. Macam tu ada orang faham. Saya dapat mesej 4-5 mesej. Macam tu dia faham. Habis sayang tu maksud apa? Padahal pengasih penyayang tu pinjam aja. Habis tu apa yang paling tepat? Agak-agak apa yang paling tepat? Nak cakap pengasih penyayang. Maksud Allah pengasih, bila sebut pengasih, kita dah terima sesuatu lah. Betul kita kata, tak apa Allah pengasih penyayang kerana Allah bagi anak, kerana Allah bagi rezeki kan? Maka terjadi, kita kata Allah pengasih penyayang. Takkanlah accident, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tak kata gitu lah. Jadi, apakah bahasa yang paling tepat kita nak kata pengasih penyayang yang kena ada dalam kepala? Kat mulut cakaplah Allah sayang, tak apalah. Tak apa, walaupun rok-rok pun tapi Allah sayang. Kan ada kan orang pendakwa cakap gitu. Bahaya tu. Cuma kita letak dalam kepala kita jangan biar kosong. Dan jangan ada mengarut yang sayang macam sayangnya manusia dengan perasaan, dengan emosi. Apa nak ada dalam kepala? Agak-agak apa? Sayang, kasih sayang. Ada. Betul saya sebut tadi. Apabila kita menerima sesuatu, barulah keluarnya Allah pengasih penyayang. Jadi kita nak kata apa dalam sayang, kasih sayang tu maksud apa? Nak, iradah, kehendak. Allah nak bagi apa bagi. Betul tak?
Ke apa? Ke bukan sebab Allah nak? Kita terima, kita sakit, kemudian berobat, doktor kata, biar 3 bulan. Qalu inna lillah. Tiba-tiba, makan suplemen, makan apa-apa, kayu ke apa ke, elok. Allah masih menyayangi lagi. Apa maksud dia? Memanglah, sayang apa? Sayang Allah, kesian, dia sakit. Aku dah uji dia tetap tabah, maka aku hidup, panjangkan umur dia. Tu. Bukan? Apa tadi? Nak, Allah nak panjang. Allah nak. Tu je. Habis Allah ada ke sifat nak? Adalah. Cuma kita pendekkan daripada kendak, daripada iradah kepada nak. Nak lah tu. Berkendak tu nak lah. Jadi hati-hati dengan istilah. Sebab baru sebut, tu yang terasa nak sebut lagi sekali. Jadi, hati-hati, perkataan tu tak ada masalah nak dipakai, cuma berbahaya cakap dekat geng-geng pang. Bahaya. Sekali tak bahaya, agak-agak apa ada dalam kepala dia. Bahaya. Kau kata Allah sayang, tak apa. Pang-pang pun Allah sayang. Dia ada apa kat hati dia tu? Dia faham macam mana? Kalau kata Allah penyayang, okey. So dia kata Allah pengasih penyayang, dia kosong. Tapi kalau kata Allah sayang, Allah kasih, Allah benci, dia ada benda. Tu bahaya. Allah murka, kosong. Pasal tak? Allah murka. Hendaklah kamu ikut Nabi sembahyang. Jika tidak, Allah murka. Kosong je. Murka tu kosong. Tapi Allah marah. Ada. Bahaya. Kosong okey lagi. Okey lagi. Yang baiknya adalah. Yang baiknya. Jadi hati-hati dalam kena ada dalam kepala tu. Jadi kalau kata Allah pengasih penyayang, sebenarnya kosong je. Tapi kalau Allah sayang, Allah cinta, ada. Datang setan duk main bisik, ada. Tu yang tak nak tu. Itu sifat makhluk. Allah benci, ada. Allah murka, tak ada. Dia macam terawang-awangan, macam faham, konon-konon faham. Macam konon-konon faham tapi tak faham. Okeylah juga. Jangan salah faham tadi tu. Berhati-hati dengan. Sebab kita akan masuk banyak istilah lepas ni. Jadi hati-hati dengan istilah, pinjam aja. Dan disyaratkan pula bagi qabul tu, syarat tu bukan syarat kat Allah. Syarat kat kita. Kita letak syarat kita. Yang mustahak ia bagi segala persembahan. Sebab sembahyang ni kita macam mempersembahkan. Pinjam lagi. Dalam kitab Musalli lagi lah. Ayat dia. Macam sembahyang ni seumpama menghadiahkan seorang hamba kepada raja. Sembahyang tu dalam Musalli. Hadiahkan, memang kiyah habis. Kiyah, bahasa pinjam habis. Kita sembahyang, tak buat sunat abad. Tak buat kunut, tak buat tahiyat awal. Sengaja. Seumpama kita mempersembahkan seorang dayang kepada seorang raja. Macam bagi dekat, macam tu pun kita bagi Allah dayang yang tak ada tangan, tak ada kaki. Sebab tak buat sunat abad. Macam mana? Sebab tu kata pinjam. Sebab tu dia kata dalam kitab Musalli ni, pekah tasawuf. Kalau kita fikir, hadiahkan dayang. Tak. Maksud tu pinjam, bahasa pinjaman yang paling dekat. Yang ni pun dia kata persembahan. Maknanya sembahyang ni seolah macam persembahan. Persembahan maksud kita, sebab tu kita panggil persembahan kan. Persembahan di atas pentas. Dia ada beberapa maksud kat situ. Persembahan di atas pentas. Kena faham tak? Ni persembahan dengan maksud kita sembah Allah kan. Sembah pun pinjam kan. Ke tak pinjam? Kalau sembah sujud tu maknanya kita sujud dinding. Kalau sembah bahasa betul. Pinjam lah. Ataupun kalau tak sembah dinding pun sembah Kaabah. Tapi sembah Allah. Tapi menghadap Kaabah. Pinjam juga. Yang itu kita tak ada masalah kan? Tak ada kan? Kita kata sembah Allah duduk kat Kaabah ada? Tak ada. Itu betul pula. Tapi yang masalah ayat-ayat lain kita pening. Masalah ayat lain. Yang tu okey pula. Dah bercampur dah kita ni. Pinjam juga. Hati-hati dengan bahasa pinjaman. Sebab tu orang tasawuf, dia ada bahasa dia sendiri. Ada tak kecoh-kecoh ni kan? Ulama-ulama tasawuf yang tasawuf yang buat kitab-kitab besar. Tasawuf. Wah, ini kata ni Imam Ghazali cakap apa ni? Memang kau tak faham, kau bukan orang tasawuf. Dia cakap bahasa dia, kau mana tahu? Cuma hanya orang yang lalu jalan tu, jalan yang tahu. Bila dia kata
aku pergi ke mana, London ke mana, luar negara, London kot. Aku pergi ke London, aku melihat Islam di sana. Siapa punya ayat tu? Oh. Aku melihat Islam di sana. Tak tahu, tak nak cakap. Ada orang. Aku pergi ke, tak ingat London ke apa, maksud luar negara lah. Aku melihat Islam di sana. Nak bagi tahu bersihnya Islam, tapi mana ada orang Islam waktu tu? London baru sekarang ni je. Waktu sekarang ni ramai orang Islam. Waktu tu negara orang kafir, cuma tak ingat negara apa. Rasanya London. Aku pergi ke negeri ni, orang kafir ni, aku melihat Islam di sana. Kalau orang faham direct, mana ada orang Islam kat situ? Kan nak bagi tahu. Di Eropah siapa cakap? Laju betul dia ni cari. Aku nampak Islam di sana. Maksudnya bersih Islam, tapi negara orang Islam kotor. Itu maksud dia. Itu bahasa pinjaman. Jadi mustahak bagi persembahan. Sembah tu persembahan. Bahawa okey. Jadi mustahak maksud apa? Mustahak kadang-kadang maksud penting. Penting. Tapi maksud kat sini bukan penting. Maksudnya berhak. Tobik tu berhak. Apa? Oh, bahasa Melayu mustahak maksud penting. Bahasa asal, bahasa apa mustahak? Mesti bahasa Arab. Maksud dia berhak. Jadi jumpa lagi lah. Kalau ada lah orang yang tulis istilah-istilah yang saya keluarkan, rasanya banyak dah. Rasa ratus dah kot. Bila jumpa istilah ni kan, ini masalah orang Melayu. Bahasa dia, bahasa ambil bahasa Arab, tapi makna pakai makna sendiri kan. Biasa kan ayat tu dengar tu kan, rasanya beratus dah cakap, tapi kita sendiri tak tulis. Tapi ada lah dobit-dobit ya. Kalau ada orang tulis mesti banyak benda lah. Mustahak bahasa Arab dah jadi bahasa Melayu. Dia ambil bahasa Arab, makna dia letak dia punya sendiri. Dia tak nak ambil makna asal. Jadi apa dia? Maksud mustahak bahasa Melayu penting. Maksud sebenar apa mustahak? Berhak. Tapi berhak tu dekat-dekat je dengan yang penting kan. Adalah kena-kena. Adalah dekat-dekat dah. Jadi maksudnya yang mustahak ia bagi persembahan. Yang berhak masa nak sembahyang tu kita nak sembahkan pada Allah, berhak kita buat persembahan tadi tu kena zahir batin. Zahir batin, tak boleh zahir je. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintah untuk itulah buat persembahan tadi tu zahir batin. Zahir batin. Okey. Bahawa diqasadkan, kalau Melayu apa? Diqasadkan. Melayu apa qasad? Qasad ni dah jadi Melayu kan? Apa? Lupa. Tambah mim kat depan. Maksud. Betul lah maksud dia, bahawa dimaksudkan. Qasad ni jadi bahasa Melayu dah. Bahawa dimaksudkan dengan ibadah dia zahir batin tadi, ibadahnya itu bagi Allah sendirinya. Bahasa sekarang semata-mata semata-mata kerana Allah. Good. Itulah bahasa sekarang. Bahasa dulu bagi Allah sendirinya. Hanya untuk Allah. Tiada bagi suatu yang lain daripadanya. Tak boleh dengan yang lain. Kalau kerana yang lain, maka namanya tak ikhlas lah. Tapi tak biar lagi ni. Yakni, apa maksud tu? Kalau kerana semata-mata kerana Allah buat ibadah zahir batin, apa maksud dia? Yakni diikhlaskan niatnya. Orang yang semayang tadi tu, orang yang semayang tadi, daripadanya yang mana? Tiada bagi suatu yang lain daripadanya Allah. Yakni diikhlaskan niatnya orang yang semayang. Orang yang semayang zahir batin tadi. Jadi tak boleh selain daripada Allah. Tak boleh. Tak boleh. Hanya semata-mata kerana Allah. Okey? Ikhlaskan niatnya. Bahawa sembahyang itu semata-mata, tu dia syarah balik. Semata-mata mendirikan dan buat hak bagi Tuhan. Hak bagi Tuhan atas tiap-tiap yang bersifat ia dengan sifat ubudiyah. Hak bagi Tuhan.
Maksudnya, ada hak Tuhan dekat kita. Gitulah kan. Hak kita iaitu ubudiyah. Ubudiyah ni menghambakan diri. Artinya apa tu? Kehambaan. Menghambakan diri. Jadi, bila Allah cipta kita, ada hak Allah dekat kita. Macam tu kan. Bila kita dapat gaji, ada hak isteri kat gaji kan. Macam tu kan. Kalau kita bisnes, ada hak orang miskin dekat bisnes kita, perniagaan kita. Tu maksudnya. Jadi bila kita ada hak Allah. Dia panggil hak ubudiyah. Hak jadi hamba. Hak kehambaan. Bagi Tuhan atas tiap-tiap bersifat ya, betul. Dengan sifat ya orang tu, orang yang semayang tadi. Dengan sifat ubudiyah, dengan sifat hamba. Ui, panjangnya syarah ni. Dan mendirikan, tak habis lagi ubudiyah tu, gantung je dulu. Ubudiyah ni panjang. Dan mendirikan semayang tadi tu, dan mendatangkan, mendirikan semayang dengan didatangkan hak bagi ketuhanan, iaitu rububiyah pula. Maknanya ada dua lah hak. Satu ubudiyah, yang kedua rububiyah atas segala hambanya. Dua. Allah, panjang ni. Sekarang ni dia nak bagi tahu, bila kita buat satu-satu ibadah zahir batin semata-mata kerana Allah, itulah apabila kita buat begitu, maka kita telah melangsaikan hak kehambaan ubudiyah dan kita telah mendatangkan hak ketuhanan iaitu rububiyah. Kita telah mengaku jadi hamba dan kita telah mengaku Allah tu Tuhan. Dia dua sisi. Sisi kita mengaku aku hamba. Kadang-kadang kita mengaku dia Tuhan, tapi kita tak mengaku kita hamba. Mengaku dengan mulut, tak ada orang mengaku gitu. Tapi perangai macam perangai Tuhan. Itu maksud tu. Jadi, dari segi akidah dia kata tahu, dia mengaku dia tu hamba. Tapi dari segi perbuatan, macam Tuhan perbuatan dia. Tapi dia mengaku Allah tu Tuhan. Dia pun perangai macam Tuhan. Yang ni tak nak gitu. Dia nak, pertama, mengaku hamba. Yang kedua, mengaku Allah tu Tuhan. Dua-dua. Ada orang mengaku Allah tu Tuhan, mengaku dia tu hamba, perangai macam Tuhan. Ada orang mengaku Allah tu Tuhan, tapi perangai tak macam hamba pun. Ada gitu. Dia kena dua-dua. Cuma dari segi tasawuf kita bincang ni, dari segi kesedaran lah. Tasawuf ni rasa sedar. Jadi, lagi banyak kita sedar tentang kita ni hamba dan Allah tu Tuhan, lagi bagus. Cuma, bukan kalau tak rasa, tak sedar, kita ni hamba, Allah tu Tuhan, berdosa tak? Cuma namanya lalai. Jadi jangan. Kita kena sentiasa ingat Allah. Kalau lupa Allah, dosa tak? Kan ada kan? Tak boleh tu. Lupa Allah, berdosa. Ayat-ayat gitu. Tak. Mana dosa lupa Allah? Maksud lupa tu apa? Maksud tu, masalah rasa lah. Dia tak ingat. Dia tak ada dalam kepala dia. Teng-teng semayang, ingatlah Allah. Adakah berdosa? Oh, tak. Cuma, dia namanya apa? Lalai. Nama orang ni orang lalai. Lagi banyak ingat Allah, lagi tak lalai. Bukan tak ingat Allah berdosa. Kan, sedap gitu, pakat-pakat dosa gitu. Masa bila ingat Allah? Masa lillahi ta'ala Allah, masa tu ingat Allah. Allahu Akbar, hilang dah Allah. Mana ada? Tak ada dah. Baca. Mana ada dah. Okay? Ini macam syarah panjang je ni. Nak syarah cepat-cepat tak boleh. Jadi, dia menceritakan tentang ikhlas. Ikhlas adalah buat semata-mata kerana Allah dan sedar dia tu hamba dan iktiraf Allah itu Tuhan. Itulah dia ikhlas. Itulah ikhlas. Dan bila buat kerana Allah tadi, yang Tuhan yang tadi tu. Buat kerana Allah. Soalannya, macam mana kalau buat ada sebab yang lain? Contohnya sebab nak ke syurga, sebab lain juga tu. Contohnya takut pada neraka. Contohnya kerana nak pahala, takut pada dosa. Adakah namanya tak ikhlas? Sebab ada yang lain, malah syurga tu makhluk ke Tuhan syurga? Makhluk. Maknanya buat sesuatu kerana makhluk juga syurga. Maka di sini dia tak panggil tak ikhlas. Dia masih lagi panggil ikhlas. Dia panggil mukhlisin.
Mukhlisin ni ada dua, makna mukhlisin ada dua. Yang pertama, Allah, orang yang buat semata-mata kerana Allah, bukan sebab lain, bukan sebab dosa pahala semua. Yang kedua, buat kerana apa yang Allah janjikan. Itu ikhlas juga. Mukhlisin. Dua. Jadi jangan kita katalah, kalau kata alah buat sebab takut kat neraka. Neraka tu makhluk. Tak ikhlas. Tak. Buat kerana takut ancaman yang Allah ancam, ataupun nak akan habuan yang Allah nak bagi, Allah janji nak bagi, namanya ikhlas. Jadi dua. Apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Ujung dia apa? U'iddat lil muttaqin. Apa dia? Bersegeralah kamu kepada keampunan Allah. Bersegeralah kamu kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa? U'iddat. Yang telah PMAD tu, u'iddat, yang telah disediakan untuk orang yang bertakwa. U'iddat lil muttaqin. Yang telah disediakan. Kat sini Mu'tazilah salah. Mu'tazilah dia kata syurga tak ada lagi. Syurga tak ada lagi. Syurga ada nanti bila lepas kiamat dah ada pada mahsyar semua, baru Allah buat. Sekarang tak ada lagi. Mu'tazilah. Sedangkan kalau tengok ayat Quran, u'iddat, yang telah disediakan oleh orang-orang yang bertakwa. Maknanya syurga dah ada sekarang. Jadi kesan daripada mereka tak terima syurga ada sekarang, semua kisah-kisah yang berkaitan dengan syurga dia tolak. Macam kisah macam masuk syurga, kisah macam pergi melawat syurga, apa-apalah kisah-kisah. Kita tolak. Sebab syurga tak ada. Kalau mimpi tu mungkin gitu. Tapi Mu'tazilah masih lagi tak boleh kata kafir kat dia. Cuma dia panggil mubtadi', ahli bid'ah yang sebenar. Bukan tak talqin, tak tahlil bid'ah kan. Yang ni bid'ah sebenar, bid'ah akidah ni, mubtadi', orang bid'ah yang sebenar. Jadi bila u'idat telah disediakan, Allah janjikan jika buat baik-baik gini akan bagi hadiah. Akan ni, kalau buat jahat akan bagi ancaman. Tiba-tiba kita buat kerana takut ancaman dan kita buat kerana nak hadiah. Tiba-tiba jadi tak ikhlas. Macam mana pula? Nah, kerana itu masih lagi ikhlas. Masih lagi, cuma dari segi tasawuf lain pula. Sebab tu kata orang tasawuf ni ada bahasa dia. Dari tasawuf ada bahasa. Apa maksud makruh pada tasawuf? Ni, apa maksud makruh pada fiqh? Makruh pada fiqh. Makruh. Buat dapat pahala. Apa? Buat tak dosa. Tinggalkan dapat pahala. Makruh kan? Maksud makruh pada tasawuf? Dibenci. Kalau letak dibenci tu, makruh dibenci tu dekat akidah. Allah benci makruh tu letak kat akidah. Lepas tu campur lagi dengan fiqh. Makan petai, bau kan, makan jering, kedah, bau kan, makruh. Maka Allah benci. Kalau letak kat akidah Allah benci, masuk neraka kau. Allah benci. Allah benci, dia letak, dia tak redha masuk neraka. Habis makan buah kedah masuk neraka. Oh, amboi. Dia salah letak. Sebab akidah dia ada bahasa dia. Walaupun perkataannya sama, tapi maksud berbeza. Fiqh ada bahasa dia. Tasawuf ada bahasa dia. Kan apa? Wali Songo yang ke-9. Apa nama? Siti Jana. Dia kata Allah ada dalam poket, Allah ada dalam baju. Kalau kita kata mengarut, bahasa dia betul. Betul. Orang panggil Syekh Maulana Ibrahim panggil dekat bawah, duduk atas bukit. Wali Songo yang ke-10, 9. Panggil Maulana Ibrahim. Wali Songo yang pertama kan. Maulana Ibrahim panggil. Ada kat bawah. Tak ada. Siti Jana tak ada. Siapa yang ada? Allah ada. Turun balik. Bagi tahu kat dia, Allah. Maulana Ibrahim panggil bawah. Dia panggil, Allah. Habis nak panggil keluar. Maulana Ibrahim panggil kat bawah. Allah tak ada. Siti Jana ada. Sudah. Masa bila? Akhir sekali Maulana Ibrahim kata Allah berserta dengan tu. Allah berserta dengan Siti Jana. Turun Maulana Ibrahim panggil. Baru dia turun. Sekali gini pancung. Mati. Sebab atas syariat jangan cakap gitu.
Bahasa tu jangan. Tu bahasa atas dunia syariat ni, syariat. Hidup atas bumi, bukan naik atas langit, duduk atas bumi. Tapi tak boleh turun. Dia dah naik, tak boleh turun. Maka nak kata dia salah pun tak boleh. Dia ada bahasa dia. Macam apa? Ibnu Arabi kan. Wahdatul wujud, wahdatul syuhud. Wahdatul wujud. Yang wujud hanya Allah. Kalau nak sesat boleh je. Boleh tak? Wahdatul wujud tu yang wujud hanya Allah. Memang maksud wahdatul wujud adalah yang wujud hanya Allah. Tapi kalau nak jadi sesat macam mana? Nak syarahkan jadi sesat boleh. Nak syarahkan jadi tak sesat pun boleh. Sekarang korang apa? Orang tasawuf dia jadi tak sesat. Dia ada bahasa dia. Apa maksud wahdatul wujud? Maksudnya wahdatul syuhud. Tengok semua Allah. Yang maksud Allah tu semua Allah buat. Tu maksud yang wujud hanya Allah, yang lain tak wujud. Kita wujud ke? Kalau kita wujud, kenapa 100 tahun lepas tak ada? Ni wujud ke? Tak. Kenapa 100 tahun lepas tak ada? Bangunan ni wujud. Kenapa 200 tahun lepas tak ada? Mana semua tak ada? Yang ada Allah. Betul lah wahdatul wujud hanya Allah. Dia tengok ke situ. Kalau nak jadi yang betul. Kalau nak jadi yang tak betul, wahdatul wujud dengan maksud yang ada hanya Allah. Kita sekarang ni pun tak ada. Kita pun sekarang. La ni tak ada. Kalau kita tak ada, macam mana ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun? Tidak aku jadikan jin dan manusia. Bila Allah kata dia jadikan jin dan manusia, mana? Ni, tak wujud. Nampak berlawan. Nak jadi sesat boleh je. Orang yang faham literal, ambil gitu, wahdatul wujud, memang dia kata salah. Sebab kau tak reti bahasa dia. Gitulah. Kau tak reti bahasa dia. Bahasa mereka ada bahasa sendiri. Masuk bidang tu, jumpalah bahasa-bahasa. Bahasa orang bercinta, sama tak? Dengan bahasa orang yang straight lah, orang yang ni, straight dah. Tak sama. Allah rindunya nak jumpa, makan tak kenyang, mandi tak basah. Tengok mandi, jeruk. Tengok makan, 3 pinggan, kenyang dah. Tapi kata makan ni kan, bukan, kau tak tahu bahasa orang bercinta. Orang bercinta lain, lautan api sanggup ku renangi. Bukanlah api betul. Api lighter pun lari. Tengok panas, tengok lagi. Nak berenang lautan api. Tapi bahasa dia tu. Bahasa dia. Dia ada bahasa dia. Nak bagi tahu dia punya bahasa. Jadi itulah. Sebelum kita nak masuk ni, banyak lagi bahasa-bahasa. Saya terpaksa fahamkan tentang bahasa dulu sebelum kita baca. Belum boleh baca seterusnya lagi. Belum. Nak faham sepenuh-penuhnya bahawasanya bahasa tasawuf dia lain. Dia ada pengertiannya sendiri. Dia ada definisi ta'arifnya sendiri. Kadang-kadang bahasa tu ada juga dekat bahasa syariat. Bahasa fiqh ni ada juga. Cuma maksudnya berbeza macam makruh tadi. Kadang-kadang tiga-tiga ada. Akidah ada bahasa itu, perkataan itu. Fiqh ada perkataan itu. Tasawuf ada perkataan itu. Jadi, bincang pasal apa, kita faham maksud definisi itu. Kalau tidak, kita salah faham. Kalau kita jenis senyap-senyap, kita salah faham seorang-seorang sampai mati. Kalau kita jenis bercakap, kita bercakap jadi salah. Kita pegang jadi salah. Kalau akidah, kita pegang jadi salah. Sama lah dalam masalah Allah ada tangan, Allah duduk kat arah, sama je. Kan sama kan? Semua pinjam kan? Bahasa pinjaman sama. Cuma yang tu banyak dah dibahaskan kan? Banyak dah. Ayat-ayat Quran yang mutasyabihat ni banyak dibahas. Bahawasanya Allah ada betih, Allah ada kaki, Allah ada 2 tangan, Allah ada 2 tangan kanan. Lagi pelik. 2 tangan kanan. Baca Quran literal. Allah ada muka, Allah ada macam-macam tu. Ramai dah guru kita dah. Hebat. Tapi bab yang ini, bab kasih sayang, bab bahasa ni kurang sikit. Jadi kita lebihkan sikit kat situ. Lebih. Jadi dah ada bahasa dia, dah ada bahasa dia sendiri. Okey, sekejap. Sebelum masuk lagi, belum boleh masuk. Sekarang kata kalau buat semata-mata kerana Allah. Kalau buat semata-mata kerana Allah, baru namanya ikhlas. Ataupun kalau buat sebab Allah ataupun sebab nak habuan yang Allah janjikan, maka masih lagi ikhlas kan? Ya. Macam mana kalau ada dua-dua? Dunia pun ada, akhirat pun ada. Dua-dua ada. Kerana Allah pun ada. Kerana dunia pun ada. Maka dalam kitab Faridatul Faraid. Mana dobik? Siapa di kitab Faridatul Faraid boleh buka. Dalam kitab Faridatul Faraid, bab tauhid. Mana dobik ni hilang lah. Dia mengatakan, ada. Awal-awal lagi. Tanda orang beragama ada 4. Yang pertama, pegangan mesti betul. Akidah betul. Yang kedua, menunaikan segala perintah. Zahir batin. Yang ketiga, meninggalkan segala larangan. Zahir batin. Yang keempat, ikhlas kerana Allah Ta'ala.
Yang keempat, ikhlas kerana Allah Ta'ala, dia ada nota kaki. Dekat kitab Faridatul Faraid itu ada nota kaki. Nota kaki dia kata apa? Nota kaki kata, jika bercampur kerana Allah dan bukan Allah, iaitu makhluk, apa-apalah bercampur, maka didatangkan 3 pandangan kat sini. Yang muktamadnya pendapat Imam Ghazali, yang mana kuat, itulah yang betul, yang ikhlasnya. Okey. Berapa kerana dunia? Berapa persen? 40%. Berapa persen kerana akhirat? 60. Tapi 40 nak dunia juga. Maka diikhlas. Sebab banyak. 51% ke atas, ikhlas, maka ikhlaslah dia. Walaupun ada sebahagian niat dia kerana dunia. Itulah. Cikgu yang mengajar dekat sekolah, nak mendidik anak murid. Ya. Memanglah nak mendidik. Kalau tak ada gaji lagi agak-agak. Kalau tak ada gaji. Sebulan? Boleh lagi? 2 bulan? Tak ada gaji. Mendidik anak bangsa. Menyebarkan ilmu. Pahala besar tu. Okey. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. 4 bulan? 5 bulan? Cikgu pun nak soru juga. Weh, soru duk mih. Minyak tu bukan ambil tuang air. Itu bukan tuang air laut. Minyak tu kena bayar. Maka dia ada dekat hati dia, nak gaji juga, nak duit lah. Berapa persen? 49. Kita ambil 49. Ikhlas? 51. Ikhlas. Jika banyak yang nak duit banyak, maka barulah namanya tak ikhlas. 51 nak dunia, apa-apalah. 49 nak akhirat, nak lillahi ta'ala lah katanya, yang 49 tu. Maka dia namanya tak ikhlas. Itu pendapat Imam Ghazali dan itu pendapat muktamad. Pendapat dhaif, pendapat Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ke siapa? Ya, mengatakan wa man ya'mal mithqala zarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Siapa buat baik sebesar zarah akan dikira. Siapa buat jahat sebesar zarah pun akan dikira. Maknanya bukan 49%, bukan. Walaupun sekecil-kecil janji ada ikhlas, maka dikira dengan maksud dia nama ikhlas. Tapi dia tak ikhlas dia banyak, jadi pahala dia sikit. Tapi dapat juga. Pendapat tu ringan sikit. Tapi yang muktamad, Imam Ghazali kata, ditengok dorongan yang mana yang paling kuat dalam hati dia. Jika dalam hati dia kuat lillahi ta'ala, maka dia masih lagi namanya ikhlas. Jadi sebenarnya kena jaga jugalah hati. Sayyidina Abu Bakar bila dia lantik menjadi khalifah, hari yang pertama dia kan pikul baju kan. Ambil baju pikul, nak pergi pasar. Sayyidina Umar kata, "Wei, siapa nak uruskan negara? Nabi baru wafat. Nabi dikebumikan hari Rabu. Meninggal hari Isnin. Kebumi hari Rabu. Kemudian hari Khamis. Hari Khamis nak keluar pergi Putrajaya. Nyatalah masa nak pergi tempat lah. Dulu Nabi duduk situ. Sekarang ni ada orang yang perang. Memang tengah ada yang duduk perang. Nak suruh balik ke apa? Kalau nak kalah, nak tambah lagi ke apa? Lepas tu nak cerita macam-macam ni. Zakat tak zakat, duit nak apa. Macam-macam nak buat. Engkau pergi duduk pikul kain baju apa? Sayyidina Umar kata, "Wih, tak boleh lah. Aku anak bini nak kena sara." Tak ada. Pergi. Kita ambil duit. Ni bayar. Baik duit Baitulmal. Bayar gaji. Maka boleh lah. Boleh ambil. Bukan tak boleh. Boleh. Sayyidina Abu Bakar hebat tu lah. Memang hebat. Okey. Habis. Kau apa dah? Mai. Baru je nak sambung. Macam mana nak berhenti? Jalan. Dan disyaratkan bagi anggota yang batin pada ketika sembahyangnya serta segala syarat yang tersebut itu bagi anggota zahir. Dan adakah ia bagi qabulnya pada makhluk? Disyaratkan pula pada qabulnya pada Allah Subhanahu Wa Taala yang mustahak ia bagi segala persembahan. Apa yang berhak sembah ke Allah zahir batin, bahawa diqasadkan ibadahnya itu bagi ibadah Allah sendirinya, hanya semata-mata kerana Allah. Tiada bagi suatu yang lain daripadanya. Nampak? Kalau kita baca, tiada bagi suatu yang lain daripadanya, kita baca straight je, kita akan katalah mesti
Kerana Allah. Kalau ada sebab lain, tak boleh dah kan. Sedangkan Imam Ghazali, dia ada pengkelasan. Yakni diikhlaskan niatnya bahawa sembahyang itu semata-mata mendirikan dan memperbuat hak bagi Tuhan atas setiap-tiap yang bersifat dengan sifat ubudiyah, artinya kehambaan, dan mendirikan dan mendatangkan hak bagi ketuhanan, iaitu rububiyah atas segala hambanya. Memang habis kat situ lah. Cukup dulu. Dan bahawa dihadirkan hati. Ni baru masuk dah. Lepas ni kita baca kitab. Tadi nak faham dari segi bahasa dulu tadi. Benda tu penting. Jadi terpaksalah kita syarah panjang sikit. Lepas dah tahu ada bahasa sendiri, lepas ni kalau kita baca dan kita bercakap, kita terbaca, dan dalam kitab kita nanti ada bahasa-bahasa yang tertentu kita kena faham ia adalah pinjaman, kerana tak ada bahasa, tak ada perkataan yang layak bagi dia, kita letak yang lebih kurang dekat-dekat sama. Bukan maksud sebenar. Tu je lah. Dan itu penting. Itu poin hari ni untuk kaedah tu untuk baca semua nanti. Okay? Habis. Wallahualam. Cukup Dan bahawa dihadirkan hati.